Cara mendidik anak ni kita kena kenal anak kita. Dalam bahasa orang moden sekarang ni, kena kenal subject matter. Anak yang kita nak didik ni beza-beza. Anak sulung lain, anak nombor 2 lain, anak nombor 3 lain, anak nombor 4 lain. Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Paling sensitif. Bukan anak bongsu tau. Anak bongsu tu mengada-ngada banyak. Tapi anak sulung ni dia sensitif. Kalau tak dengar cakap dia cepat terasa. Tu sebab nak marah anak, hati-hati. Jangan marah anak depan adik-beradik dia yang lain. Dia akan rasa rendah diri. Nak marah dia one by one. Gentleman. Kan? Jangan marah dia depan adik-beradik yang lain. Jadi dalam mendidik anak ni, pertama pentingnya kita cakna, mengambil berat tentang anak-anak. Saya ingat waktu saya ceramah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, Pegawai Daerah Bentuk, yang berusaha Encik Ahmad Saiful Zaman bin Abdul Rahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu, yang berusaha Encik Amir Rozaini bin Ahmad Rani, yang dipetua PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu, sahabat saya. Lain macam sebut Encik Amir. Dan dikasihi semua ketua-ketua jabatan, wakil-wakil badan-badan kerajaan, badan bukan kerajaan, JPKK, KRT, dan seluruhnya barisan kepimpinan, barisan pimpin tempatan yang berkesempatan hadir pada malam ini. Dan begitu juga ibu bapa dan juga anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang sangat menarik sekali, sebab dewan terbukanya Siap Love. Saya nampak banyak ni tanda kasih sayang yang digantungkan. Tapi sayangnya, tanda kasih sayang ni terbalik. Semua nak jatuh kan. Nama dia, kalau jatuh baru betul-betul nama dia jatuh hati. Jadi alhamdulillah. Adik-adik, kau duduk depan ni, kau jangan main-main, kau dengar. Orang nak ceramah dia bercakap. Macam tu. Dia kena cakap macam tu. Daripada tadi main. Saja ya. Gimik perasmian. Tak ada. Apapun, hari ni tajuk yang telah dipilih, keluarga asas pendidikan. Malam ni macam tak sangka saya boleh sampai ke sini. Sebab pagi tadi di Gua Musang, Kelantan. Petang tadi di Maritim di Kuantan. Malam ni di sini. Esok pagi Air Hitam Bahau Negeri Sembilan. Petang kat Cyberjaya. Tahulah masa bila balik ceramah aja. Dan malam ni seperti biasa, ibu lebih ramai daripada bapa. Dan bapa yang datang semua yang terpilih. Kan? Nampak macam mana tanda-tanda akhir zaman, orang perempuan lagi ramai daripada lelaki. Dan lelaki yang dah tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Jadi itu sebabnya malam ni kita buat ceramah tajuk keluarga asas pendidikan. Sebab daripada keluarga lah ia akan mencorakkan didikan untuk anak-anak yang berada dalam keluarga. Ini penting.
Jadi Nabi pun bagi tahu kan, Nabi bagi tahu yang anak-anak ni ibarat kain putih. Terserahlah kepada kedua ibu bapanya untuk mencorakkan nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Terserah pada mak ayah. Mendidik anak hari ini tidak sama seperti dulu. Kan? Dulu kan anak ni bolehlah ajar sikit-sikit, pergi mengaji sendiri. Mana ada berantar. Sekarang anak-anak pergi mengaji pun berantar. Dulu mengaji jalan kaki sendiri, jalan jauh, bawa rehal, bawa mukadab. Budak sekarang ni mukadab pun tak tahu. Dia tahu Iqra' aja, bawa buku Iqra'. Dulu belajar, orang tua-tua dulu cakap senang je, yang menjadikan kita takut. Kau nak jadi kafir, kau jangan mengaji. Macam tu ayat dia. Langsung pergi mengaji. Nanti jadi kafir. Wah, faham pun tidak kafir tu apa masa tu. Kan? Pergilah mengaji. Kan? Yang paling penting sekali selain daripada mengaji ni adalah mendengar kata ibu bapa. Mak ayah kata jangan main. Selagi belum pukul 5 jangan main. Tak main. Tak main. Kalau pergi juga memang kenalah. Dapatlah habuan dia. Sebelum mengaji dekat surau dengan masjid, sebelum mengaji dah sampai dekat rumah. Kalau dah azan sampai rumah, memang tak boleh masuk rumah. Kalau masuk pun dengan cukai, rotan berapa kali. Betul, itu dulu dan sekarang. Tapi sekarang masyarakat dah semakin maju, kemudahan terlalu banyak, ujian tak sama. Kan? Mak ayah puas mikir macam mana lah. Ni ada yang bawa anak kecil, nak bagi dia diam, bagi handphone. Macam mana? Zaman dia dah macam tu. Bagi handphone baru dia diam. Kalau tak, banyak benda lain yang dia buat. Anak-anak kita kalau main handphone, dia boleh istiqamah. Dia boleh tak payah makan, tak minum pun tak apa. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah, berjalan atas air. Agaknya tak makan, tak minum, tak apa. Tapi itulah cabarannya pada hari ini. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Hari ini keluarga, asas pendidikan. Keluarga adalah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak. Asas, alas, dasar, tapak. Pendidikan pula adalah perihal mendidik. Maka kita ni pada hari ini dalam mendidik anak-anak, persoalan dia, macam mana cara kita nak mendidik anak-anak kita pada hari ini. Maka datanglah Samsul Debat daripada jauh, nak bincang sama-sama. Bukan nak ajar pun, sebab semua pandai-pandai dah, semua tahu dah macam mana cara nak didik anak. Kan? Ada orang tu dia didik anak senang, dia pandangnya anak dia, langsung dia budak. Ada tu siap buat signal, baru dia budak. Tu ayah dah macam ni lah, dia macam tu dia buat tak tahu. Ada juga. Jadi memang cara mendidik anak ni kita kena kenal anak kita. Dalam bahasa orang moden sekarang ni, kena kenal subject matter. Anak yang kita nak didik ni beza-beza. Anak sulung lain, anak nombor 2 lain, anak nombor 3 lain, anak nombor 4 lain. Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Paling sensitif. Bukan anak bongsu tau. Anak bongsu tu mengada-ngada banyak. Tapi anak sulung ni dia sensitif. Kalau tak dengar cakap dia, dia cepat terasa. Tu sebab nak marah anak, hati-hati. Jangan marah anak depan adik-beradik dia yang lain. Dia akan rasa rendah diri. Nak marah dia one by one, gentleman. Kan? Jangan marah dia depan adik-beradik yang lain. Jadi dalam mendidik anak ni, pertama pentingnya kita cakna
mengambil berat tentang anak-anak. Saya ingat waktu saya ceramah dulu, sebelum saya jadi Syamsul Debat lagi, saya berceramah di Sekolah Kebangsaan Air Panas di Setapak, Kuala Lumpur. Bila saya datang, saya heran, ramai betul, penuh. Saya tak sangka pada ketika itu orang dah mula nak dengar ceramah saya. Pelik saya. Saya belum Syamsul Debat lagi masa tu. Ramai mak bapak datang. Ya Allah, rupa-rupanya hari itu sekolah menyampaikan bantuan RM100 untuk setiap ibu bapa yang datang. Patutlah ramai. Kan? Masa tu kan dulu ada. Dulu. Sekarang tak ada dah. Tak ada. Dulu. RM100 datang mak bapak datang. Aku yang perasan. Tapi tajuk dia masa tu apa? Cakna ibu bapa, anak-anak berjaya. Cakna ni apa? Ambil tahu, ambil berat. Hari ni guru-guru pun pening kepala. Sebab tak tahu mak ayah ni ambil berat lagi tak ke anak. Cikgu-cikgu, mana cikgu tolong angkat tangan? Dia tak mengaku nak dah cikgu. Ke cikgu tak dibenarkan hadir? Cikgu angkat tangan, cikgu. Wah, okay. Oh, dia tengok kawan angkat dulu baru dia angkat. Cikgu perempuan je. Tengok cikgu mana lagi cikgu? Guru situ sini angkat tangan. Saya bukan nak tanya soalan, angkat aja. 1 2 3 4 5 6. Belah sini ada cikgu. Oh, cikgu, okey. Yang jadi MC ni cikgu ni dah berapa tahun mengajar? Berapa? 12 tahun. Okey, baguslah. Mana cikgu ni, cikgu baguslah. Banyak sekolah cikgu yang baru masuk dia jadi MC. Sebab cikgu lain tak nak, aku tak nak kau ni hantar cikgu baru yang kena. Maknanya cikgu ni okey lah. Cuma tadi cikgu tu dia MC ni tadi dia pakai pantun. Apa? Awan berarak berbalam petang macam mana? Barak di celah pepohon nara. Kan membohong pantun tu. Macam mana pula awan tu boleh barak kat celah pokok tu? Membohong namanya. Tinggi betul pokok tu. Kan? Tapi tak apalah. Dah ambil kat Google, okey je lah. Kan? Sebab saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Kena faham betul-betul apa saya cakap. Jadi kalau apa yang cikgu tadi saya kata tadi, cikgu pun tak tahu mak ayah ni hidup lagi ke tak tahu. Cikgu-cikgu sekarang dah pandai buat grup. Dia buat grup, dia tanya, okey, ibu bapa pastikan anak-anak siapkan homework ya. Homework ni kena hantar minggu depan, hari Isnin. Tak ada respon. Hidup lagi tak mak ayah budak ni. Mak ayah kena bagi jawapan. Baik cikgu, ambil maklum, noted ataupun gambar Syamsul Debat macam ni. Maklum. Jangan ada ikon kan. Macam-macam lah kau buat sekarang. Ikon kan. Yang seorang tu pula, mak bapak tu macam ni je signal dia. Yang seorang sampai ke ujung. Tak kisahlah. Tapi ambil berat, ambil maklum, cakna ambil tahu. Arwah abah saya dulu paling saya takut sekali. Ambil beg sekolah kamu saya. Ambil beg sekolah. Dia keluarkan buku latihan semua dia tengok. Apa banyak salah? Apa salah ni? Ini bulat ni salah ni kenapa ni? Kenapa tulisan kau teruk sangat? Semua kena check. Mak ayah hari ni dah terlupa anak dia peksa ke tak peksa. Sibuk sangat. Al-maklum lah, dah jadi YDP PABT. Contoh. Sibuk sangat. Contoh Jadi makna kata kena ambil tahu. Ibu bapa kena ambil tahu tentang anak-anak. Dan begitu juga bagi sokongan sosial. Macam hari ni datang ramai. Saya difahamkan sekolah ni memang kalau buat program mak ayah memang datang ramai. Macam ni lah setiap kali program. Bukan hanya program yang Syamsul Debat ada. Memang dia ramai. Ni nak mula pandang sama dia. Ya ke weh?
Kena support, kena datang sokong. Ni budak-budak ni bila dia duduk, dia cakap, tu ayah kau, mak kau. Dia seronok tengok mak ayahnya datang. Betul. Sokongan ni kena bagi. Mak ayah ni sebenarnya kita tak perasan. Anak kita sebenarnya bangga dengan dia ada ayah, dia ada mak. Tanyalah anak-anak yang yatim piatu. Bila tengok mak orang lain datang, mak dia tak ada, dia rasa apa? Bila dia tengok kan orang lain ni ada ayah, dia tak ada ayah, macam mana rasa? Beza. Tu sebabnya kena bagi support pada anak-anak. Hari ni cabaran tak sama. Seperti saya kata tadi kan. Dulu TV pukul 12 tak ada lagi, belum. Pukul 5 petang baru mula TV. Masa tu channel mana banyak? TV1, TV2. Mana yang ada duit banyak, bayar duit, pasang galah tinggi sikit, dapatlah TV3 clear. Kalau tak, TV3 pun tak clear. TV3 dulu kalau dapat tu lah yang paling mahal sekali sebab terang. TV3 dulu. Kalaupun dekat TV tu ada 10 butang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Kosong untuk video. Tekanlah 1 sampai 9, TV1, TV2, TV1, TV2. Ada yang terang, ada yang tak terang. Betul? Dulu macam tu lah. Kalau buka awal TV pukul 3 nampak jam. Macam tu je. Hari Sabtu Ahad, mana ada rancangan hiburan? Tak ada. Sabtu Ahad, semua orang dengar radio Pujaan 10 Nescafe. Tengok ranking siapa menang. Aisyah Janji Manismu masa tu 12 minggu turut-turut. Paling lama Ijam Madsen, Tika begini 14 minggu berturut-turut. Bersorak depan radio. Yes, dia nombor 1 lagi. Dulu. Sekarang dah tak heran lah. Sekarang TV 24 jam. Malahan dah balik daripada program ni tak tidur lagi, tengok TV lagi. Bukan apa, susah nak tidur, memikirkan nasib rakyat jelata. Itulah yang berlaku pada Datuk kita, Datuk D.O. Balik tak tidur lagi, tengok TV dulu. Sampailah TV tengok dia. Lepas tu pagi dah bangun nak pergi office. Ni belum tahu lagi dia tidur kan, tiba-tiba bunyi telefon. Ada rumah banjir, tenggelam lah, itulah tanah runtuh semua. Tu dia. Beza dulu dengan sekarang. Dulu kalau nak tengok sambutan yang macam ni, artis saja. Sekarang ni penceramah pun sambut lain macam. Stemat, bayangkan Datuk D.O sambut saya ni. Seronok betul rasa. YDP PABG jangan ceritalah, daripada parking tunggu. Sebab dia sahabat saya. Dulu dia yang uruskan saya dulu masa nak camar kat sini. Dia bawa saya duduk dekat rest house Bentong. Ingin aku tidur situ. Dengan bersawangnya, dengan apa. Lepas tu dengarlah cerita ada orang tidur bangun pagi pula kena alih. Tiba-tiba dah sampai dekat hall. Baik jangan lah. Bergantung rest house. Tak ada dah. Dah jadi apa? Runtuh habis. Ingatkan orang dah tak nampak dah bangunan tu masih ada. Dah untuk buat barulah. Buat baru elok lah. Buat hotel yang elok-elok sikit. Hotel Bentong ni banyak suspicious. Bila masuk tu lain macam, nyamuk yang duduk depan berisau tu. Tu semua pendidikan yang tak baik tuan-tuan anak-anak. Kan? Tak, yang hotel Bentong ada beberapa yang okey, ada okey. Ni live yang ada lah keluar cerita tak okey, pasal bentuk-bentuk okey. Kan? Okey sangat-sangat. Kan? Tadi saya petang tadi sampai saya sempat minum dekat kedai bandel tu yang ada kafe bandel. Sedap, roti canai dia sedap. Dia bagi dal, kari tak ada, dal dia. Dal dengan sambal pedas pun. Okey lah boleh tahan lah. Saya memang gemar singgah, saya sampai awal insya-Allah. Saya sampai awal, kemudian tadi semayang dekat surau Taman Harmoni apa.
Sultan Mahamuni tu, bila saya masuk, saya tak perasan, dah masuk semayang pun saya perasan. Aku rasa aku pernah ceramah kat sini dulu ni. Rupanya betul. Kan, Alhamdulillah. Hari ni, dalam bab kita balik cerita tu tadi, maknanya sokongan. Ambil berat tentang anak-anak, ambil tahu. Sebab dulu, Saidina Umar pernah didatangi oleh satu bapa. Dia bawa anak dia, dia kata, wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni. Kenapa pula? Anak aku ni derhaka. Maka Umar pun nasihatkan, janganlah derhaka pada mak ayah. Kalau derhaka pada ayah ni, hukumnya berdosa, masuk neraka dan sebagainya. Tiba-tiba anak tu bersuara, wahai Umar, ada tak keadaan di mana ayah itu derhaka? Adakah dalam semua keadaan anak saja derhaka? Ada tak keadaan yang mana ayah itu dianggap derhaka? Maka jawab Umar, ada. Ada 3 keadaan yang mana ayah itu dianggap sebagai derhaka. Dengar sini wahai bapa-bapa sekalian. Yang pertama, kegagalan seorang bapa memberi anak nama yang baik-baik. Ayah itu derhaka. Jangan bagi nama ikut watak drama. Apatah lagi letak nama Dani. Macam drama hati tercari luka tu. Macam tu. Okay. Bagi tu jangan sebab watak drama. Bagi sebab makna dia. Makna yang baik-baik. Tahu tak sunnahnya bagi nama anak ni macam mana? Sunnat kita bagi nama anak, nama yang baik-baik pada hari yang ke-7 selepas kelahiran. Kita dah ada dah senarai nama tu. Baby dah lahir ni. Orang datang tengok anak. Bila orang datang tengok anak, nak panggil apa ni? Panggil baby je. Belum ada nama lagi. Adalah 2-3 nama dalam kepala. Hari ke-7 pergi Jabatan Pendaftaran, terus kita pun register nama. Letak nama ni kita pun umum pada keluarga. Alhamdulillah, anak saya diberi nama. Letaklah nama yang baik-baik. Letak nama Nabi, senang. Letak kalau nama anak perempuan, letak nama anak perempuan yang baik-baik. Siti Khadijah, Aisyah. Letak nama yang baik-baik, yang ada makna. Jangan ini kadang-kadang dah kahwin ni, baru mengandung dah ada nama anak dah. Bang, anak kita kan. Kalau kita kahwin ni, kalau anak kita lahir nanti kan, kita combinekan nama kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun. Maznah Daud, Mazda budak tu. Itu nama Jepun. Letak nama yang baik-baik. Jangan letak nama anak kita Syamsul. Jangan. Sebab Syamsul tu matahari. Panas. Syamsul Amri, ketua segala matahari. Bapak panas. Syamsul debat lagi jangan. Berdebat dah lah panas, kau berdebat pula. Jangan. Faham? Letak nama yang baik-baik. Contohnya Syahid. Mana tahu boleh jadi DO. Kan? Ahmad Saiful Zaman. Ahmad nama Nabi. Saif pedang zaman. Saiful Zaman. Guru besar. Tengok pedang zaman, pakai pun selempang Palestin. Amir, nama ketua. Macam itulah nama yang baik-baik. Ada satu nama tu, nama anak jin baginya. Nama jin pun dia ada bagi. Contoh apa? Minta maaf kalau ada nama anak yang kena tu. Zakwan, nama anak jin. Baru tahu. Kau anak jin. Dia boleh tunjuk kawan ni. Anak saya seorang ada seorang nama Zakwan. Bila dia boleh nampak tu benda-benda yang pelik-pelik dalam rumah. Tu salah dia. Tu sebab kita orang tak panggil dia Zakwan, panggil dia Alang je. Kita panggil nama lain. Macam Albab kan, panggil ketuk pintu tu panggil Albab, baru dia senyap.
Dia nampak malam tadi Alang nampak dia tinggi-tinggi macam tu, dia masuk ke bilik abah. Itu abah kau. Letak nama yang baik-baik. Balkis, Kristina. Itu semua keturunan jin tu. Jangan lupa, itulah nak nama sedap. Tapi itu sebabnya. Dan ini saya pesan, mana tahu nanti beranak lagi ya, beranak lagi. Saya yakin ramai di antara kita beli buku dekat kedai buku kan ada nama-nama baik dalam Islam, betul tak? Tapi bukan semua nama tu boleh ambil. Sebab kadang-kadang ada nama yang baik. Contoh ada satu nama dia bermula dengan D, saya tak nak sebut. Nanti kan terasa pula kan. Di Indonesia popular selalu orang pakai nama tu. Saya dulu hampir nak letak nama anak yang itu. Tapi bila saya tanya dengan pejabat mufti, saya tanya kawan-kawan ustaz-ustaz yang mahir-mahir, yang pandai-pandai, yang ilmu sirah ni tinggi kan, bila saya tanya, rupanya nama tu memang betul, maksud dia bijaksana, cerdik. Tapi zaman Nabi ada seorang sahabat nama macam tu, perangai bapak pemalas ni. Jadi saya tak letak nama tu. Jadi biasanya 7 hari sebelum nak bagi nama, saya akan tanya dah, nama ni apa maksud, nama ni, yang kalau apa-apa nama yang baik. Jadi masa tu kadang pejabat mufti ni, ustaz ni, timbalan mufti ke apa, dia beritahu saya, kalau boleh jangan bagi nama ni lah Long, dia panggil saya Long ya, letak nama ni Long, ini insyaAllah okey. Yang ni boleh, nama ni boleh, dia kata macam tu. Dan kita disunatkan hari yang ke-7, kalau mampu kekahkan anak. Kan? Tapi tak mampu lah ustaz nak buat kenduri. Siapa kata kena buat kenduri? Kekah seekor kambing atau 2 ekor kambing, tengok nak lelaki nak perempuan. Kemudian kalau kita tak pandai nak masak tu, kita cari orang yang pandai masak. Masak manis, jangan pedas. Masak manis, kemudian agih-agih bagi kat jiran tetangga. Itu pun nak kekah tak? Faham? Tu je. Minta orang doakan, mudah-mudahan anak kita baik semua. Itu pertama. Kegagalan. Maka anak tu kata, kalau macam itu ayah aku derhaka, kata budak tu. Sebab ayah aku letak nama aku ni, nama dia dipanggil dalam bahasa Arab, maksud dia kumbang hitam. Kawan-kawan semua ketawakan dia. Jadi bapaknya derhaka kerana gagal memberikan nama yang baik-baik. Orang dulu-dulu kan macam tu, bagi nama ikut sempat aja. Redup, tiang, tupang, kulup pun ada. Dulu kan, dia bagi nama mana sempat. Oh, petang, bagi nama petang kan. Ahmad Subuh, sebab lahir subuh, tenang betul. Tu belum cerita sampai kat balai polis, ejaan silap lah tu kan. Contoh lah. Yang kedua, seorang ayah dianggap derhaka kerana kegagalan menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Derhaka. Tak apa, terima kasih banyak. Kosong je, kat saja. Meja lagi mahal daripada air. Mana? Saja. Mana tahu kopi ais ke apa kan. Ini contoh. Kadang bila cakap dapat, saja je. Jadi makna kata, kegagalan menyediakan ibu yang baik, maknanya seorang suami, seorang ayah kena didik isteri jadi ibu yang baik kepada anak-anak. Contohlah hari ni sekarang nak bergambar, ada yang nak bergambar dengan Samsudebat, seorang suami jaga isteri dia, kau nak ambil gambar, kau jangan ambil gambar berdua, bawa abang sekali, macam tu. Lepas tu bila bergambar, kalau bergambar dengan suami isteri, jangan saya duduk tengah, saya duduk tepi, suami tengah, isteri belah sana. Kawan tak tahu tu bini siapa. Dah lah baru ni heboh pula orang viral yang kata Samsudebat bersanding kat Temeloh, masa bila pula aku datang Temeloh makan ikan patin ni, tapi yang paling kerap makan patin dilipis. Kawan tahu pot saya mana. Ni pun malam ni gerak hati saya kuat cakap ada patin. Gerak hati saya lah. Kau setakat mihun tak payahlah. Jauh-jauh datang mihun. Tak adalah, syukur. Tapi saya rasa susah dengan tengok abun air kosong ni. Saya kata tak tahulah. Saya harap-harap lah kan. Gurau-gurau. Jadi
Jadi kata anak ni, kalau macam tu ayah aku derhaka, kenapa pula? Aku sampai sekarang tak tahu siapa ibu aku. Bayangkan. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah memberikan didikan Al-Quran kepada anaknya, itu juga dianggap sebagai derhaka. Maka kegagalan kita hari ini memberi pendidikan pada anak-anak juga dianggap sebagai derhaka. Kerana apa? Kena faham bila dia sebut pendidikan Al-Quran, sebab dulu, zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, silibus didikan Al-Quran. Tapi hari ini bukan hanya Al-Quran, segala-galanya. Salah tak? Salah tak belajar tentang ilmu selain Quran? Tak salah. Barang siapa nakkan dunia dengan ilmu, barang siapa nakkan akhirat dengan ilmu, barang siapa nak kedua-duanya dengan ilmu, kata Nabi. Jadi faman aradat dunia bil ilm, kan? Mana kita belajarlah. Kena belajar. Jadi anak-anak kena belajar matematik, kena belajar bahasa Inggeris, kena belajar semua. Belajar muzik, belajar recorder, iup, belajar. Sebab inilah peluang untuk menerima didikan. Sebab pendidikan merupakan perkara yang penting. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Anak kena belajar. Terima kasih pada yang tepuk. Terima kasih. Memang kena belajar. Sebab hari ni kita nampak anak kita ni macam belajar macam halal-halal, belajar tak penting. Siapa cakap tak penting? Besok dia keluar masuk sekolah menengah. Sekolah menengah kena belajar lagi. Kalau basic dekat sini tak boleh, dia tak boleh cover, dia tak boleh kuasai, masuk sekolah menengah lagi susah. Seperti mana yang selalu disebut oleh Datuk D.O, the going gets tough, the tough gets going. Oh, dia kata makin lama bukan makin senang belajar ni, makin susah, makin berat. Jadi kalau basic tak tahu susah. Dulu ingat lagi, lancar sepe. Budak sekarang baca sifir. Dulu orang ni 9 kata sepe, dah lancar sepe belum? Arwah abah saya dengan mak keluar cari kayu api, balik nanti abah tanya sifir 8. Kita pun 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24. Lancar ni. Bila balik ayah tanya, dah lancar dah? Dah, baca abah nak dengar? Kita pun baca. Bagus. Besok sifir 9 pula. Macam tu lah. Rupanya matematik ni mustahak. Apa benda pun nak kira. Betul. Penting. Kena belajar. Kena belajar. Nanti besok kalau tak belajar adik-adik, bila keluar, adik-adik dah dewasa, jumpa dengan kawan-kawan, tersempak dengan pasar malam, orang dah ke langit, adik masih lagi di Bentung. Tak kisahlah duduk kat Bentung tu, maksud saya tu, adik-adik tak ke mana-mana, tak jadi apa. Jangan macam tu. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu dibuat titi. Apa yang kau faham, kau tepuk apa hal? Aku dah tanya apa maksud dia. Main tepuk je. Maksudnya, sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu buat titi. Kena lanyak aja. Tu sebab kena belajar. Betul. Saya teringat satu, Datuk, masa saya kerja dulu, saya ada beberapa notice server. Kita lantik secara part time. Kita minta dia hantar notis cukai. Bila hantar notis cukai, Datuk tahu je lah, yang terima tu bukan semua terima dengan baik. Yang penerima tu ada yang kecoh, nak pahal lah, sudahlah, ni semua ni sibuk-sibuk ngacau orang, sudahlah, servis tak bagilah, itulah, macam-macam lah ayat. Dia makinya budak saya tu. Saya pun balik mengadulah dekat bos, dekat Datuk YDP saya. Dia kata, Datuk, tadi budak-budak hantar notis, kena balon tu, kena kutuk, kena maki tu. Kebiasaannya bos akan jawab macam ni tau. Oh iya ke? Lah, kesian budak ni. Ingat macam tu. Bos saya lain. Dia cakap apa? Cakap dengan dia orang, kalau tak nak kena maki, lain kali belajar tinggi-tinggi. Saya tak terfikir pun bos saya boleh cakap macam tu. Memanglah jadi notis apa, macam tu lah.
kena bersedia, kena maki, kena mun. Kau jadi pengarah, kan kau orang kena maki gitu. Masa tu saya jadi pengarah. Saya langsung tak terfikir boleh ke situ jawapan bos saya. Tapi poin dia macam itulah. Hari ni adik-adik boleh main-main, boleh gurau-gurau. Bila orang suruh duduk, kau berdiri, kau duduk. Bila orang suruh dengar, kau main-main. Tapi satu hari nanti, bila adik-adik gagal dalam pelajaran, tak ada siapa nak temankan adik-adik nangis sama-sama. Tak ada. Teman ketawa ramai, InsyaAllah. Ni contohlah, tiba-tiba dah jadi Syamsul Debat. Tiba-tiba semua ngaku kawan. Lama tak jumpa. Ingat tak masa sekolah dulu, baru-baru ni saya jumpa seorang. Tiba-tiba dia dah beritahu, dulu kita satu asrama. Engkau katil atas, aku katil bawah. Aku dah lupa dah katil atas bawah dah masa tu. Bayang. Masa tingkatan 1 dengan tingkatan 2 kan. Masa tingkatan 3, abang dah pindah tepi tingkap. Saya stay katil yang sama. Oh macam tu. Saya kan je lah. Nah, sebab penting ilmu ni. Tu sebab Saidina Ali kata apa? Harta makin banyak, makin kita kena jaga dia. Sikit banyak kita kena jaga dia. Ilmu makin banyak, ilmu kan jaga kita. Nampak? Harta makin kita belanja, makin kehabisan. Tapi ilmu, makin kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Belajar. Dan kepada guru-guru saya nak pesan. Guru-guru mewakili ibu bapa sebenarnya. Guru-guru wakil mak ayah dalam mendidik anak. Sebab mak ayah sibuk bekerja, hantar anak ke sekolah, serahkan pada kita. Amanahnya kita ganti mak ayah untuk didik. Maka didiklah dengan sebaik-baiknya. Guru-guru, khususnya cikgu-cikgu sekolah rendah, kena ingat, jangan sekali-kali, don't you ever merasakan yang you all ni adalah watak tak penting sekolah rendah. Bila tanya kerja apa, cikgu je. Jangan macam tu. Kalau tak disebabkan cikgu sekolah rendah, anak-anak ini takkan mampu membaca dengan lancar di sekolah menengah. Kalau tak sebab oleh cikgu-cikgu sekolah rendah ini yang menggilap daripada zero, anak-anak ni takkan mampu bekerja sampai ke Menara Gading. Semuanya dengan jasa baik guru-guru sekolah rendah. Faham? Ini bila jumpa reunion ni, kerja apa? Tak payahlah tahu. Cikgu-cikgu sekolah rendah je. Apa pasal? Lepas ni kalau tanya, awak kerja apa? Saya pendidik, saya guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu. Bayangkan, bukan anak yatim yang saya jaga, Bukit Piatu saya jaga. Macam tu. Bangga. Saya dulu pun cikgu. Saya pernah jadi cikgu sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Pei Hua, Seremban. Saya pernah jadi guru di sekolah menengah Bukit Mewah, Seremban. Pernah. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, saya kena sambung belajar, saya tak boleh jadi cikgu. Sebab saya bukannya jadi cikgu tu tak bagus, jadi cikgu tu sangat bagus dan mulia, tapi saya tidak sesabar dan setabah guru yang ada kat depan saya. Kalau saya terus jadi guru, tak tahu berapa ramai yang terbunuh depan aku. Faham? Mak ayah mengajar anak kat rumah pun dah cepat tinggi suara. Dah nak keluar pisau dah. Kau jawab. Pisau. Aku tikam. Berapa? Anak tu kata, kenapa lah mak aku ni mengajar macam ni sangat? Sebab mak ayah bila mendidik anak, dia nak anak tu cepat-cepat jadi macam dia. Memang tak dapat. Cikgu je yang sabar. Kelas. Allah baiknya cikgu. Tu sebab bila hari bertemu ibu bapa, cikgu-cikgu tak usahlah bagi jawapan buku teks. Bila mak ayah tanya, cikgu, anak saya macam mana? Jawab terus terang perangai budak. Ini semua play safe. Macam mana cikgu anak saya? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan dia banyak main. Kalau dia usaha lebih sikit, insya-Allah boleh berjaya. Aku tampar kau kan, kau tahu tu lah.
Jawab je tu terang. Cikgu, anak saya macam mana? Itulah saya hari-hari doa bilalah budak nak pindah sekolah. Cakap tu. Penat betul aku melayan perangai ni. Tak tahu dia ikut siapa? Mak, ikut mak ni ke ikut ayah ni? Tanya tu. Geram betul aku. Macam mana cikgu anak saya? Macam ni lah. Senarai kemungkaran ni semua dengan kertas dia baca je. Ayah dia baca astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia pun pandang budak tu. Kau pal, mana ada. Jadi baru budak tu takut. Ingat cikgu, cerita je tu terang. Dia memang tak tidur diam. Saya ingatkan dia ni ada tungau ke apa, kemiang ke apa, merayau satu kelas, meraba semua orang. Ya Allah, saya memang tak tahan dengan dia sebenarnya. Cakap aja. Nak cover-cover buat apa? Cakap tu terang. Saya rasa budak ni elok hantar ke Palestin. Macam tu. Biar dia berperang, ada guna sikit pada duduk ke sekolah. Macam tu. Geram tengok. Iya. Tengok kan elok duduk tu. Tadi bangun. Macam mana? Contoh. Kan? Jadi macam tu. Jadi maknanya dalam mendidik anak-anak ni, guru mainkan peranan penting, wakil pada ibu bapa. Didik anak. Kemudian peranan ibu bapa dan keluarga, pertama perlu peka terhadap perkembangan anak-anak. Ambil tahu anak-anak kita belajar macam mana, kebodohan dia tahap mana. Tak, jangan rasa rendah diri. Kalau dia lembam misalnya, lembam level mana, so kita tahu pendidikan yang macam mana kita nak buat. Anak kita slow subjek apa, kena tahu. Bila anak balik sekolah, dia tunjuk kan, cikgu pun tanya, apa ni, mak ayah pun tanya, macam mana result periksa tadi. Kaedah kena betul. Anak-anak bawa result periksa. Ayah, masih ada lagi ke yang cikgu bagi untuk mak ayah sign bawa pergi sekolah? Masih ada lagi tak? Tak ada dah. Dulu kita selalu macam tu. Periksa bulanan pun kena tunjuk dekat mak ayah. Sebab sekarang dia tak bagi. Sebab apa? Sebab budak-budak sekarang ni dia boleh sign sendiri. Tu belum cerita lagi. Ustazah kan baik, percaya je dengan anak murid. Dia sangka baik dia. Husnudzan. Ustazah dapat mesej daripada mak bapak budak ni. Assalamualaikum Ustazah, nak maklumkan anak saya tak sihat, dah 2 hari demam panas. Itulah Ustazah, minta maaf ya, anak tak boleh hadir ke sekolah 2 hari ni. Ustazah pun cakap, ya Allah, patutlah, dah 2 hari tak nampak dia di sekolah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anak puan. Ya Allah, sesungguhnya saya tak berhenti mendoakan anak-anak murid saya. Terima kasih Ustazah atas doa itu. Walhal yang type budak tu. Sekarang ni zaman dah berubah. Dulu budak tak pergi sekolah, bila lantak lah, mati melingkup, lantak lah kau. Tapi sekarang pengurusi PIBG, guru besar dengan cikgu buat lawatan hormat pergi rumah budak tu. Nak tengok budak tu hidup lagi ke tidak. Ada berlaku dekat satu sekolah, mak ayahnya tak bagi anak pergi sekolah. Kau tak payah pergi sekolah, kau pergi berniaga, ikut mak kau berniaga, kau pergi kerja sana, kau pergi kerja restoran ni. Sampai bulan 8, bulan 9, tiba-tiba kau siap pakai baju sekolah, pergi sekolah. Kenapa pula? Hari ni dapat sumbangan. Ada. Mak ayah ingat saya dah bagi tahu, kalau kita menafikan pendidikan anak-anak, akhirat besok kita kena jawab kenapa anak kita tak dapat ilmu. Anak kita akan cakap, akan tuntut, ya Allah, aku tak tahu ya Allah, aku dulu nak sekolah, nak belajar pun mak ayah aku kata tak payah, suruh kerja. Jangan nafikan hak anak kita untuk belajar. Pastikan anak kita belajar. Kemudian sentiasa beri kerjasama dalam membentuk tingkah laku dan akhlak anak-anak kita. Anak-anak ni kadang-kadang kena jaga akhlak dia, adab dia. Tengok macam ni kan, elok je kebanyakannya, elok duduk, adab. Kan? Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Maknanya apa? Hati duduk. Maknanya adab. Adab tu mustahak.
Tanda-tanda orang yang baik, datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa orang. Saya ulang balik. Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cukup syarat ni, baik orang. Siapa orang? Tak faham lagi? Aku ulang balik. Datangnya disambut, baliknya diiring sampai ke kereta. Tak ada ditanya-tanya sampai mana dah, sampai mana dah, kat mana dia, kat mana dia. Bila ada disebut-sebut oleh pengurusi majlis, siapa orang tu? Saya tak cakap saya. Maknanya orang tu baik. DO tadi disambut. Oh, Datuk DO sampai dah. Sambut. Datuk, silakan Datuk. Contoh macam kita buat kendi kenara kat rumah kan. Bukan semua orang yang kita sambut bawa masuk dalam rumah kita, melainkan yang baik dengan kita. Tak ada dia tak, kau sampai mana dah? Cepatlah, orang tengah ramai ni, cepat. Bila ada disebut-sebut, ni nak bagi tahu, ni lah kawan saya, dah lama dah saya tak jumpa dia. Dulu masa belajar tu sesama dia baik, orang siap cerita dengan orang. Balik diiring sampai kereta. Orang lain kita tak hantar sampai kereta pun, maknanya kita baik dengan dia. Nampak? Jaga adab. Anak-anak kita ni nak kena jaga adab. Sebab itulah Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Mak ayah bertanggungjawab bentuk akhlak anak-anak. Pastikan anak kita tidak terbabit dengan rokok dan vape. Sebab saya tengok dalam buku pelawat tu tadi, bahaya vape dan rokok. Taklimat diberikan oleh pegawai polis dan juga AADK. Apa hukum bisa rokok? Haram. Jadi adik-adik balik nanti, sebut dengan ayah. Ayah, minta maaf banyak. Saya nak selamatkan ayah daripada neraka. Tolonglah ayah. Tolonglah ayah. Faham? Bapak muka dah berubah. Aduh, hai, rokok pula kau usik. Betul? Jangan. Ni kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya bukan kata macam tu tak payah belajar lah. Ilmu sikit tak apa. Maksudnya ilmu sikit, adab kena ada. Apatah lagi tinggi ilmu, lagi tinggi adabnya. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Maknanya baik, hormat orang, bercakap lemah lembut. Betul. Bila datang kat bilik guru tu, Assalamualaikum cikgu, nak tanya, cikgu hari ni, petang ni ada tak kelas tambahan? Nak tanya, nak confirmkan. Baik, budak tu tanya. Cikgu sihat ke? Nampak cikgu macam tak sihat dia. Cikgu nak makan ubat ke belum? Allah baiknya budak. Nampak tak? Langsung tanya, anak siapa tu? Orang katanya. Nampak tak? Datang ni contoh kan. Macam ni. Siap meja, siap dengan air, siap dengan cawan. Tapi cawan ni tak ada alas. Dia kalau adab tu kena ada alas. Faham? Alas meja ada. Kan? Sebab cara kita nak minum tu nanti nampak dari segi adab dia. Ni contoh. Kalau ikutkan, minum kena duduk. Tapi dah tak ada kursi ni, tak apalah, saya minum begini, ni bagi contoh. Kan bila minum, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak elok kan? Dia kalau ada alas tu lain. Dia pegang alas, bismillahirrahmanirrahim. Nampak lain. Iya, ni contoh. Datang kuasa jamuan, ambil tindakan.
adab. Orang tua-tua dulu betul tak? Kalau bagi hidang air ke apa, janganlah bagi cawan yang tak ada alas. Betul tak? Dia balingnya pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud orang dulu tu miskin adab. Kena jaga. Adab dengan guru, tidak meninggikan suara pada guru. Sebab apa? Adik-adik dengar sini, mak ayah pun kena fahamkan anak-anak. Anak-anak takkan berjaya selagi mana dia tidak menjaga hati guru dia. Tak jaga adab dengan guru, takkan berjaya. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Dengar pesan guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Untuk makluman pengurusi majlis, pantun saya masih lagi belum baca teks. Tapi pantunnya okey lah. Hari tu saya ada satu program tu lagi pula. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau Segamat pergi Kuantan, kau tak lalu Lipis. Kau jalan mana kau ikut? Membohong betul. Bukan jumpa Kuantan dulu ke jumpa Lipis? Ke mana? Kau memang jumpa Lipis dulu. Dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, lagi mengarut. Dia asal ada bunyi aja. Nampak tak? Macam itulah. Jadi makna kata tolong jaga adab. Tetapi apa pun asas yang paling penting dalam tajuk kita hari ini, keluarga asas pendidikan. Maksudnya keluarga kena support apa yang dibuat oleh pihak sekolah. Kita takkan mampu nak didik anak kita. Dengan tahap zaman sekarang kita nak mengejar kestabilan ekonomi, kan? Kita masing-masing nak menjana keuangan untuk keluarga. Maka kita berharap pihak sekolah mampu didik anak kita. Tetapi bukan bermakna konsep penswastaan. Konsep penswastaan tu kita lepaskan anak, pandai lah tu kita tak ambil tahu. Tak betul. Bila hantar ke sekolah, kita masih lagi kena ambil tahu cakna. Kena ambil tahu anak kita perkembangan macam mana. Bila sekolah minta buat sesuatu, kita bantu. Bila buat program solat hajat untuk kecemerlangan UPKK sekolah, kita pun datang ramai-ramai support, buat program ni sama-sama. Kena buat. Kena support. Sebab kita kena faham, sekolah ni dia hanya perantara saja. Kalau analogi dia macam satu pasukan bola sepak, guru besar ni jadi penjaga gol, guru-guru jadi pemain pertahanan, midfield ibu bapa, striker anak-anak. Kalau bola, guru besar, bukan semua keadaan. Kalau dulu boleh penjaga gol sepak pandai-pandai lah striker nak skor gol, dulu boleh. Tapi cara permainan bola sepak sekarang tak sama. Total football tak sama. Dia akan bermula daripada bawah, defend akan pass pada midfield. Bila pass pada midfield, mak ayah bagi balik kat defend, defend bagi kat midfield, midfield bagi kat defend. Sampai bila pun tak skor. Ada masanya guru boleh pass terus pada striker, boleh defend boleh bagi kat striker terus. Tapi ada masanya memerlukan bantuan ibu bapa juga untuk bantu bola tu biar sampai pada striker. Itu sebabnya adik-adik kena dengar cakap cikgu, dengar pesan guru. Kalau guru suruh buat homework, buat homework. Ingat tak pantun lama, cikgu bahasa Melayu mana cikgu bahasa Melayu? Mana cikgu bahasa Melayu dah tak mengaku pula dah. Mana cikgu bahasa Melayu yang jadi MC tu? Lari terus. Tak apalah cikgu-cikgu yang ada. Semua orang pernah dengar pantun ni. Berburu ke padang datar. Pernah dengar tak pantun tu?
Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Kalau berburu kat padang, kau buta ke tak nampak apa binatang yang ada kat situ? Tetapi disebabkan orang ni nak ambil ringan, nak bagi alasan macam-macam, dia dah malas nak pergi kat hutan, dia kata berburu di padang data, bagi alasan, alhamdulillah dapat jugalah rusa, tapi bukan rusa biasa, rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki itu bukan rusa, yang berbelang kaki itu adalah bukan zebra. Zebra ni bukan kaki yang bolang ni, oi, satu badan bolang tu. Rusa berbelang kaki dalam pantun ni membawa maksud belalang. Faham? Cikgu pun baru tahu. Oh, sian cikgu. Cikgu bahasa Melayu dah lagi siap-siap, dia pun tak tahu. Berburu ke padang data, tapi bagi alasan tu, dapat rusa berbelang kaki. Walhal itu belalang, bukan rusa. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang aja, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya nak kata bunga tak kembang, nak kata batang aja ada kelopak, bunga rasanya. Contohnya lah, contoh ni budak-budak ni. Korang main-main hari ni, tak belajar betul-betul, dengan cikgu pun tak dengar cakap misalnya. Kemudian keluar, masuk sekolah menengah, lepas sekolah menengah masuk pula universiti, tapi tak belajar betul-betul, main-main apa semua, cakap cikgu tak nak dengar, cakap pensyarah tak nak dengar. Kemudian keluar, tak nak kerja, susah sebab pointer teruk, belajar tak habis misalnya. Soalan orang tanya, kenapa dia macam tu? Apa pasal dia jadi macam tu? Dia tak belajar ke? Belajar. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah belajar sampai masuk universiti. Tapi kenapa? Tak belajar betul-betul lah tu. Ibarat bunga kembang tak jadi. Itu maksudnya. Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Jadi itu sebabnya saya sangat tekankan bab adab ni. Sebab Nabi pun sebut takdibu auladukum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi. Ajar mereka sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi? Kona pun tidak. Nama isteri dia pun tak tahu semua. Yang tahu Siti Khadijah, Aisyah, yang lain tak tahu. Anak-anak Nabi yang dia tahu tu je, Fatimah. Mungkin lah. Siapa lagi? Cucu-cucu Nabi, Hasan Husin. Itu tepat. Tapi kena belajar. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, iaitu dengan memberi didikan Al-Quran pada anak-anak kita. Jadi pentingnya semua kena main peranan. Itu sebabnya saya sebut kunci keluarga bahagia ada 5. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci spare, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Maksudnya sistemkan keluarga dan keluarga Islam. Kunci rumah. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kunci syurga, ajak anak keluarga kita ni semua beribadah. Dan yang kelima, kunci spare. Maksud kunci spare ni penting. Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, guru-guru ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Percaya cakap saya, hidup kita hari ni, mak ayah rasa, tak, saya nak tanya mak ayah, terasa tak susahnya nak didik anak hari ni? Saya nak tanya, terasa tak susah? Susah tak rasa? Terasa kan? Memang susah. Tetapi percaya cakap saya, susah ni tak lama. Sekarang ni saya nak tanya puan tu, yang baju putih tu, yang bersilang kaki tu, tu saya nak tanya. Puan ada anak sekolah sini? Anak tak darjah berapa? Ya. Anak 3 orang kat sini, darjah 3. Anak seorang, darjah 3. Tengok siapa nama anak? Zahra. Mana Zahra? Dah hilang anak ni. Mak aja nak tengok Samsul Debat. Tak apalah.
Mendidik anak sekarang di darjah 3. Umur dia 9 tahun. Sekejap je. Ini pun puan pun dah terkejut kan. Lah dah darjah 3 anak aku. Itu anak nombor berapa tu? Anak nombor 2. Anak nombor 1 12 tahun. Tengok. Anak yang nombor 1 dah 12 tahun. Tiba-tiba dah nak habis sekolah rendah. Dah mula fikir sekolah menengah. Tanya Datuk D.O, tanya guru besar. Anak-anak dah kahwin pun ada katanya. Dah ada. Belum lagi. Anak ada yang nak kahwin. Tiba-tiba anak sebut nak kahwin. Lah, sekejap je. Itu sebab jangan leka. Saya ni termasuklah orang-orang yang sibuk sangat ni. Kadang terkejut. Tiba-tiba anak dah nak periksa SPM. Lah. Besok tiba-tiba anak saya beri. Sekarang anak saya sama tinggi dengan saya ni. Masa bila kau tinggi katanya. Ada sekali dia tengah duduk kat ruang tamu tu, terdengar kat dapur tu. Sebab pula suara besar. Dah besar suaranya dah. Tu saya kata sekejap aja. Tu sebab dalam susah hadap aja. InsyaAllah. Tu sebab cari buku Kekuatan Doa Seorang Ibu. Cari buku. Tu sebab sebagai seorang ayah, push mak ni. Tahu, ibu ni lah yang bangun rajin doa. Ya Allah, anakku bunga Zahra, bunga. Anak nombor 1 siapa namanya? Aisyah Arsyad. Tua sangat pula nama. Siapa namanya? Raisha. Dua-dua perempuan. Dua-dua perempuan. Tak ada, tu je soalan bang. Tak payah bagi mikrofon. Tak payah. Tak apa. Tapi maknanya anak tu kejap je dah besar. Betul. Kan? Jadi anak dah minta nak kahwin. Kau nak kahwin? Kejap aja masa berlalu. Ya. Tu sebab hadap je anak kita. Bangun malam cari buku Kekuatan Doa Seorang Ibu. Cari buku. Antaranya seorang ibu ni, saya beritahu rahsia ni, seorang ibu. Ayah jangan-jangan dapat buat ni. Sebab biasanya ibu je yang tekun sikit. Ibu bangun malam, bangun 3/4 malam, dalam pukul 4:30 pagi tu bangun. Bangun, ambil sejadah ni, sembahyang dekat bilik anak. Gelap-gelap tu sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang sunat taubat ni, ingat tau, kalau kita nak buat solat hajat, nak minta apa-apa dengan Allah Ta'ala, 7 hari berturut-turut buat solat sunat taubat dulu. Tu paling baik. Minta ampun dengan Allah dulu. Ni dosa banyak, minta macam-macam kan. Doa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini anak-anak yang baik ya Allah. Jadikanlah anak-anakku ini. Sebab apa? Jadi senang kita doa tu, dekat dengan hati kita. Sebab anak-anak ada dengan kita. Ini doa kat bilik sendiri. Ya Allah. Orang tu ni berdengkur pula. Tu buat bila kat bilik anak. Lepas tu doa sebut nama anak. Ya Allah, aku inginkan anak andaku ini ya Allah jadi anak yang soleh solehah ya Allah. Doa. Minta betul-betul. InsyaAllah Allah pemudahkan. Satu lagi, kalau nak bagi anak dengar cakap, ambil masa-masa nak masak nasi itu, basuh beras. Kan? Pusing tu basuh beras tu, ikut arah tawaf, lawan jam. Sambil baca, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, kemudian doa bahasa Melayu macam ni. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia, Syamsul Amri bin Ismail, seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Ya Allah, saya ulang balik. Kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia, seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Itu untuk anak kita. Untuk anak mak mertua, saya tak pernah cuba lagi. Kan? Tapi kalau nampak mana, ya Allah, Kau lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah hati suamiku, sebut nama dia. Seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi jangan tinggal perkataan hati.
Ya Allah, kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. 40 hari tu turut kau dia masak nasi macam tu. Suami balik patah-patah tangan. Assalamualaikum. Sudah. Salah, ambil beras. Basuh balik semula. Satu lagi, cara nak lembutkan hati anak, dengar ni. Pada 3/4 malam, kita lepas kita dah semayang hajat apa semua tadi, kita dah doa tadi, pergi dekat anak tengah baring tu, pergi dekat ubun-ubun dia. Ubun-ubun yang atas ni. Kat ubun-ubun tu, kita baca doa. Kita baca apa? Pertama, kita selawat 3 kali. Baca Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat dalam surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha zahrak. Baca ayat ni sampai habis. Lepas tu tiup dekat ubun-ubun dia. Kalau boleh jangan baca kuat-kuat. Allahumma salli, jangan. Anak tengah tidur tu, sikit slow-slow je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Baca surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi. Habis tu tiup kat ubun-ubun tu. Sebab masa tu roh dia tengah merayau tu, sebelum balik, manalah tu masa kita tiup tu melekat pada roh yang tengah terbang tu tadi. Bila roh tu balik kepada badan anak kita, insya-Allah anak kita jadi baik. Kalau kita tiup dan anak kita mata dia macam ni, maknanya dah sampai. Tapi kalau kita tiup terbuka mata anak kita, maknanya dia tak tahan bau nafas mak dia. Mak tak gosok gigi dia. Oh ya Allah, bau baet. Contoh. Jadi makna tu antara benda yang saya boleh bagilah. Satu lagi, setiap kali selepas solat jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ni hari ni kita kena doa lebih berbanding orang dulu. Orang dulu cakap macam ni, mudah-mudahan kau berjaya nak. Berjaya. Macam tu je. Sekarang tak boleh. Kena buat sungguh-sungguh. Sebab cabaran sekarang dengan dulu tak sama. Ya? Buat. Sebab keluarga asas pendidikan. Mak ayah kena support. Tujuan kita buat program hari ni, sekolah memang main peranan. Jangan risau. Cikgu buat hal, guru besar pantau. Guru besar buat hal, PPD pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian pantau. Kementerian buat hal, Menteri pantau. Menteri buat hal, Agung pantau. Tapi mak ayah buat hal, siapa pantau? Tak ada. Itu sebab kita kena doa banyak-banyak untuk anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah kau main ni tadi banyak setengah. Jadi saya doakan mudah-mudahan anak-anak yang berada di Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu ini berjaya dunia akhirat. Saya doakan ibu bapa di sekolah ini diberikan kekuatan untuk terus mendidik anak-anak bangsa ini berjaya. Saya doakan mudah-mudahan guru-guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu ini diberikan keterangan hatinya agar dapat mendidik anak-anak ini berjaya dengan cemerlang. Dan saya doakan mudah-mudahan semua yang terbabit, PIBG, guru besar, Tuan DO, semua yang hadir pada menjayakan program ini diberikan kebahagiaan, diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat bersama-sama. Walhamdulillah. Jadi cukup sekadar tu, tak ada orang nak dengar ceramah lebih ke 10. Cukup dah tu. Jadi mudah-mudahan berjaya. Dan bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang
tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput rasa nak junjung.